Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 7 April bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyasarkan kerajaan negeri pimpinannya Sifar Pembangkang menjelang pembentangan enakmen anti lompat parti di negeri itu yang dijadual diadakan pada Jun ini. Harapannya menjelang persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada Jun ini, dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dapat menyertai kerajaan perpaduan yang sudah dibentuk ketika ini. Kedua-dua wakil rakyat yang dimaksudkan beliau adalah ADUN Bemban Dr. Yadzil Yaakob dan ADUN Sungai Udang Dr. Muhammad Alif Yusof, kedua-duanya dari Perikatan Nasional. Saya tadi mengatakan bahawa harapan saya sekarang ni daripada 28 kursi Dewan Undangan Negeri, dalam Dewan Undangan Negeri tak kala bersidang kita sudah ada 26 kursi. Jadi saya mengharapkan yang dua ni kalau ada hasrat bolehlah menyatakan hasrat, kita sudi terima lah. Kalau kita boleh terima dia, maka Melaka akan jadi negeri pertama yang zero pembangkang. Ya. Melaka mempunyai 2/8 kerusi DUN dan daripada jumlah itu 21 dimenangi Barisan Nasional, 5 Pakatan Harapan dan 2 Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri berkata semua ADUN blok kerajaan akan diangkat menganggotai Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri menerusi pelantikan mereka sebagai Timbalan Exco. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didakwa melangkaui kuasanya dalam siasatan terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Ambiga Srinivasan berkata ia berdasarkan pengesahan surat daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Hazalina Hotman Said kepada Tetuan Shafian Co, iaitu firma guaman yang mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut beliau, berdasarkan surat berkenaan, Datuk Seri Hazalina merumuskan siasatan SPRM mendapati Datuk Muhammad Nazlan telah melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan semasa mengetuai kes SRC International. Ambiga berkata pengesahan surat itu juga merupakan campur tangan eksekutif dan rancangan licik untuk menjejaskan badan kehakiman. Siasatan ke atas Datuk Muhammad Nazlan oleh SPRM menyimpulkan beliau telah melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan semasa mengetuai kes SRC International. Datuk Seri Hazalina dilaporkan berkata ia berdasarkan salinan laporan penemuan SPRM bertarikh 20 Februari yang dipanjangkan oleh agensi itu kepadanya untuk menjawab surat peguam Datuk Seri Najib pada 15 Mac lepas. Difahamkan peguam bekas Perdana Menteri telah membangkitkan pertanyaan adakah SPRM telah menulis kepada Ketua Hakim Negara Tun Maimun Tuan Mat untuk mengesyorkan supaya prosiding tata tertib dimulakan terhadap Datuk Muhammad Nazlan berhubung pengendaliannya dalam kes SRC. Dalam surat itu juga firma guaman berkenaan bertanya sama ada SPRM pada dasarnya membuat kesimpulan bahawa beliau telah melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Sementara itu, dalam reaksinya, Datuk Seri Hazalina Othman Said menjelaskan beliau sudah memberi jawapan secara lisan di Dewan Rakyat pada 23 Februari lalu berhubung isu kebocoran penyiasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkaitan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan dan hasil siasatannya. Katanya jawapan balas beliau kepada surat Tetuan Shafian Co adalah selaras dengan jawapan di Dewan Rakyat dan ia sejajar dengan tanggungjawabnya selaku anggota pentadbiran kepada Parlimen. Menerusi kenyataannya malam tadi, beliau berkata perkara itu telah dibangkitkan Ahli Parlimen Tenggara Manzri Nasib dan Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wanjan. Datuk Seri Hazalina berkata beliau sudah menjelaskan bahawa SPRM melalui surat bertarikh 21 Februari lalu sudah memaklumkan bahawa satu laporan siasatan Suruhanjaya itu terhadap Datuk Muhammad Nazlan telah dikemukakan kepada Ketua Hakim Negara berhubung pelanggaran Kod Etika Hakim 2009. Beliau menjelaskan di dalam Dewan Rakyat bahawa perkara berkenaan tertakluk kepada keputusan Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara selaras fasal-fasal 3 dan 3A Perkara 125 Perlembagaan Persekutuan.
Kenyataan media yang didakwa dikeluarkan pejabat Perdana Menteri berhubung siasatan kes salah guna kuasa terhadap Ketua Setiausaha Negara KSN dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA adalah palsu. Perkara berkenaan dinafikan Jabatan Perdana Menteri JPM melalui kenyataan yang dimuat naik di laman Facebooknya. Ia memaklumkan pejabat Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti yang ditularkan menerusi media sosial. Katanya kenyataan berkenaan berniat jahat dan cuba mengelirukan rakyat. Terdahulu, kenyataan palsu yang bertarikh 6 April itu memaparkan dakwaan kononnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menjalankan siasatan dengan kadar segera terhadap kes salah guna kuasa melibatkan perkhidmatan KSN dan KPPA. Seramai 26 warga Bangladesh diselamatkan dari sebuah rumah di Pelabuhan Klang, Selangor dalam operasi menyelamat yang dilaksanakan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM bersama Jabatan Tenaga Kerja Selangor. Dalam kenyataannya, ia memaklumkan kesemua mereka telah berada di negara ini selama hampir 2 bulan selepas dibawa masuk pada 15 Februari lepas. Katanya kesemua mangsa telah masuk secara sah, namun malangnya majikan gagal memberikan pekerjaan dan menyebabkan mereka tiada sumber pendapatan. Operasi menyelamat dilakukan bagi mengelakkan mereka menjadi mangsa penipuan pekerjaan, seterusnya membawa kepada berlakunya buruh paksa. Kesemua 26 pekerja terbabit telah dibawa dan ditempatkan di rumah pelindungan yang dirahsiakan lokasinya untuk keselamatan mereka. Operasi pada Khamis diketuai Timbalan Ketua Pengarah JTKSM Muhammad Asri Abdul Wahab dilaksanakan selepas menerima aduan daripada orang awam. Menurut kenyataan itu, JTKSM akan membantu dalam urusan mendapatkan gaji para pekerja terbabit dalam tempoh terdekat, selain akan memastikan mereka diberikan pekerjaan seperti yang dijanjikan atau langkah terakhir dihantar pulang ke negara asal. Sedikit berita perkembangan sukan tanah air. Skuad Harimau Malaya kini berada di tangga ke-138 dunia dalam senarai terbaru yang dikeluarkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA semalam. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi www.fifa.com, ia menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon berhasil mengumpul 1082.13 mata dengan peningkatan 15.53 mata yang berjaya ditambah pada tahun ini. Kenaikan ranking yang sebelum ini di tangga ke-145 dipengaruhi oleh 2 kemenangan yang dilakar skuad negara ke atas Turkmenistan serta Hong Kong pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada Mac lepas. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia menduduki ranking ke-138 adalah pada tahun 2011. Perkembangan positif itu meletakkan pasukan kebangsaan setanding dengan beberapa pasukan lain seperti Turkmenistan di tangga ke-137, St. Kitts and Nevis 139 dan Nicaragua 140. Kedudukan skuad negara lebih baik berbanding Indonesia yang berada di kedudukan ke-149 dengan 1046.14 mata dan Singapura di tempat ke-158 dunia dengan 1014.04 mata. Sementara itu, 3 negara Asia Tenggara seperti Vietnam berada di kedudukan 95 dunia dengan 1229.69 mata. Thailand berada di kedudukan 114 dunia dengan 1171.88 mata. Manakala Filipina di ranking 136 dunia dengan 1097.67 mata. Baik, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.